Amsal. Amsal bab 1. Inilah Amsal Salomo, anak Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmah dan didikan, untuk memahami kata yang dalam artinya, untuk menerima didikan tentang budi pekerti, tentang apa yang benar, adil, dan lurus, untuk memberikan kearifan kepada orang yang betul bendul, serta pengetahuan dan budi bicara kepada kalangan muda. Orang bijaksana mendengar untuk menambah pengertiannya, dan orang yang arif memperoleh petunjuk untuk memahami pepatah serta petua, kata-kata orang bijaksana dan teka-teki mereka. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmah dan didikan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan lalai ajaran ibumu. Kerana segalanya hiasan indah kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hai anakku, jika orang berdosa memujukmu, jangan turuti. Jika mereka berkata, ikutlah kami, mari kita menghendap demi menumpahkan darah. Mari kita serang hendap orang yang tidak bersalah tanpa sebarang sebab. Mari kita menjadi bak alam barzak dan menelan mereka hidup-hidup, bulat-bulat seperti orang yang turun ke liang lahat. Kita akan mendapat segala macam benda berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Kita kongsi bersama-sama segala yang kita samun. hai anakku, jangan ikut perilaku mereka. Jauhkan kakimu dari jalan-jalan mereka, kerana kaki mereka cuma meluru menuju kejahatan, dan mereka bergegas kerana mahu menumpahkan darah. Betapa sia-sia membentangkan jaring di hadapan mata burung, namun mereka menanti untuk menumpahkan darah sendiri dan menghendap nyawa mereka sendiri. Demikianlah jadinya setiap orang yang tamak akan harta haram, kerakusannya itu bakal mencabut nyawanya sendiri. Hikmah berseru-seru di jalan raya, ia menyaringkan suaranya di lapangan. Di kepala jalan tumpuan ramai, ia bersuara, dan di muka pintu gerbang kota, ia menyampaikan kata-katanya. Hai orang yang betul bendul, sampai bilakah kamu cinta akan keadaanmu sebagai orang yang betul bendul? Sampai bilakah para pencemu gemar mencemu dan orang bodoh benci akan pengetahuan? Berpalinglah mendengar teguranku. Sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Aku akan menghuraikan manfaat kata-kataku kepadamu. Tetapi kamu menolak ketika aku panggil, dan tiada seorang pun mengendahkan ketika aku menghulurkan tanganku. Atas sebab kamu mensia-siakan semua nasihatku dan tidak mahu menerima teguranku, aku pun akan mentertawakan bencana yang kamu alami. Aku akan mencemumu ketika malapetaka menimpamu, ketika kengerian melandamu seperti badai, ketika bencana mendatangimu seperti angin puting beliung, ketika kesesakan serta kesusahan menimpamu. Pada waktu itu, mereka akan memanggil aku, tetapi aku tidak akan menjawab. Mereka akan bersungguh-sungguh mencari aku, tetapi mereka tidak akan menemukan aku. Mereka benci akan pengetahuan dan tidak memilih supaya takut kepada Tuhan. Mereka tidak mahu menerima nasihatku dan menolak semua teguranku. Oleh itu, mereka akan memakan buah pilihan mereka dan akan kenyang dengan hayalan mereka sendiri. Orang betul bendul akan terbunuh oleh sifat melulunya, dan kepuasan orang bodoh akan membinasakan mereka. Tetapi orang yang mendengar kata-kataku akan hidup sejahtera dan berasa selamat tanpa takut akan malapetaka. Amsal bab 2. Hai anakku, jika engkau menerima kata-kataku dan menyimpan perintah-perintahku dalam dirimu, mengarahkan telingamu kepada hikmah dan mencenderungkan hatimu kepada pengertian. Jika engkau berseru memohon pengertian,
dan mengangkat suaramu memohon pengertian. Jika engkau mencarinya seperti perak dan menggalinya seperti menggali harta terpendam, maka engkau akan memahami apa artinya takut kepada Tuhan serta memperoleh pengetahuan tentang Allah. Kerana Tuhan sajalah yang mengurniakan hikmah, dan daripada mulutnya lah datang pengetahuan serta pengertian. Dia menyimpan hikmah bagi orang yang lurus, dan menjadi perisai bagi mereka yang hidup dalam keikhlasan. Dia menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang salihnya. Maka engkau akan memahami apa yang benar, adil dan saksama serta segala jalan kebaikan, kerana hikmah akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Budi bicara menjadi pengawas kamu, dan pengertian akan menjaga kamu, untuk melepaskan kamu daripada cengkaman kejahatan dan daripada orang yang mengucapkan tipu muslihat, yang meninggalkan jalan-jalan lurus untuk meredah lorong-lorong gelap, yang suka berbuat kejahatan, yang gembira kerana tipu muslihat yang jahat, yang sesat jalan-jalannya serta bengkang-bengkok perilakunya. Engkau pun akan terlepas daripada perempuan lucah, daripada perempuan penzina dengan pujuk rayunya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, serta melupakan perjanjian dengan Allahnya. Sesungguhnya, di liang mautlah rumahnya tergenang, dan jalannya menuju dunia orang mati. Semua orang yang datang kepadanya tidak akan kembali, dan tidak menemukan jalan hidup. Dengan demikian, engkau dapat menempuh jalan orang baik-baik, dan tetap berada di jalan orang benar, kerana orang yang tulus hati akan mendiami bumi, dan orang yang ikhlas akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang durjana akan dilenyapkan daripada bumi, dan para pengkhianat akan direnggut dari situ. Amsal bab 3. Hai anakku, jangan lupakan ajaranku, tetapi hendaklah hatimu memegang perintah-perintahku, kerana segalanya akan memberikan kepadamu umur panjang, usia lanjut, dan kesejahteraan. Jangan biarkan kasih setia dan kebenaran meninggalkan kamu. Kalungkannya di lehermu dan pahatkannya di loh hatimu. Dengan demikian, engkau akan disukai serta memperoleh nama baik di mata Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu bijak, takutlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang kelak mendatangkan kesehatan bagi tubuhmu dan kekuatan bagi tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada segala penghasilanmu. Maka segala bangsal hasil tuaianmu akan terisi hingga melimpah ruah, dan meluaplah air anggur di dalam segala tempat pemerasan anggurmu. Hai anakku, jangan pandang sepi pengajaran Tuhan, dan janganlah berasa geram terhadap tegurannya. Kerana Tuhan menegur orang yang dikasihinya, seperti seorang bapa terhadap anak yang dikasihinya. Betapa berbahagianya orang yang mendapat hikmah dan orang yang memperoleh pengertian, kerana labanya lebih besar daripada keuntungan perak, dan hasilnya lebih berharga daripada emas. Hikmah lebih bernilai daripada batu permata, dan apa-apa pun yang kamu idamkan tidak sebanding dengannya. Di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya jalan keselesaan, dan segala lorongnya kesejahteraan. Hikmah pokok hayat bagi yang berpaut padanya. Berbahagialah orang yang memeluknya seerat-eratnya. Dengan hikmah Tuhan meletakkan asas bumi, dan dengan pengertian Dia menetapkan langit. Dengan pengetahuannya sumber air yang dalam terpancar keluar, dan awan-awan menitiskan embun. Hai anakku, peganglah hikmah dan kebijaksanaan,
Jangan biarkan semua itu luput daripada pandanganmu. Semua itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan melangkah di jalanmu dengan selamat, dan kakimu tidak akan tersandung. Ketika berbaring, engkau tidak akan berasa takut. Engkau akan berbaring dan mendapat nikmat tidur yang lena. Janganlah takut terhadap kengerian yang datang tiba-tiba, atau terhadap kebinasaan yang kelak melanda orang durjana. Kerana Tuhan sumber keyakinanmu, dan akan menjaga kakimu daripada terjerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang patut menerimanya ketika engkau mampu melakukannya. Jangan katakan kepada sesamamu, Pergilah dan kembalilah lagi, esok akan kuberi. padahal apa yang diminta itu ada padamu. Janganlah merancang kejahatan terhadap jiranmu, walhal dia tinggal tanpa curiga berdekatan denganmu. Jangan bersengketa tanpa alasan dengan orang yang tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati terhadap orang yang ganas, dan jangan memilih satu pun daripada jalannya, kerana orang yang mungkar adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dia akrab dengan orang yang tulus ikhlas. Kutukan Tuhan adalah terhadap rumah orang durjana, tetapi dia memberkati kediaman orang benar. Dia mencemuh para pencemuh, tetapi dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang bijaksana akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bodoh akan mendapat aib.